我们预备心，大家同心默祷。 Sila siap sedia doa dalam hati. Haleluya, amin. 奉主耶稣圣名开始灵恩会下午的正道聚会。 Dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian sesi petang, khotbah sesi petang untuk kebaktian kebangunan rohani. 同时今天也是圣安息日， Dan pada masa yang sama hari ini juga merupakan hari Sabat. 我们也一同以安静的心来同守安息生日。 Dengan hati yang tenang kita memegang hari Sabat. 那么先来唱诗130首。 Kita naikkan pujian bilangan 130. Oh, 早从上的生日，世界为基督受。 心地有雄安息，万里为此长夜，万里为此长夜，万里为此长夜。首先只是独行，长路尽了我们身心清洁，同守安息生日，同守安息生日，同守安息生日。生日从伸手抚摸我，再也点了烟，就变为父，变为主。必享安息生日，必享安息生日，必享安息生日。虽然不配享主生日，却不平安，所领教会坐在中间，时刻在地如天，时刻在地如天，时刻在地如天。请坐。 Silakan duduk. 那我们接下来先来一同跪下来祷告。 Seterusnya kita akan sujud berdoa. 祷告里我们感谢神。 Di dalam doa kita bersyukur kepada Tuhan. 让我们再次有生命平安，一同聚集在主里。 Kerana memberikan damai sejahtera kepada kita dan untuk berhimpun di dalam Tuhan. 现在我们进入了这个下午的这个灵恩会。 Sekarang kita telah pun memasuki sesi petang untuk kebaktian kebangunan rohani. 因此我们祷告里求主亲自带领。 Maka di dalam doa ini kita memohon pimpinan Tuhan. 一切的事工能够顺利完成。 Agar segala pekerjaan suci dapat dijalankan dengan lancar. 也求主的灵运行在每个人当中。 Dan juga kita mohon agar roh Tuhan melayang-layang di antara kita. 也求主祝福我们每一位在家中。 Kita juga memohon agar Tuhan memberkati semua yang berada di rumah. 我们都能够从主的话语中得到美好的造就。 Melalui firman Tuhan kita semua dapat dibangunkan. 我们一同跪下来祷告。 Kita saatnya sujud berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚。
Amin.哈利路亚，在这里来问候主所爱的弟兄姐妹们同工们，大家下午平安。 Haleluya, bertanyakan salam damai sejahtera kepada para pendeta, diaken, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan.
再次感谢神美好的恩典跟慈爱。 Sekali lagi syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. 这下午我们能一同再有次这个机会一同学习神的道理。 Pada petang ini kita akan terus mempelajari tentang firman Tuhan. 小弟会分享有关2种祷告。 Tajuk yang akan dikongsikan ialah 2 jenis doa. 那祷告当然是我们信仰上很重要的一种信仰生活。 Doa merupakan suatu yang penting di dalam kehidupan iman kepercayaan kita. 也是我们不断的努力追求的一个信仰。 Dan juga satu iman kepercayaan yang harus kita usahakan. 那主耶稣在世上的时候， Ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, 主耶稣也作为了我们的一个好的榜样。 Tuhan Yesus juga telah menjadi satu teladan bagi kita. 主耶稣向天父做祷告。 Tuhan Yesus berdoa untuk Bapa yang di syurga. 那在圣经里头也许多这个人物也作为我们美好的榜样。 Di dalam Alkitab juga terdapat beberapa tokoh yang telah menjadi teladan untuk kita semua. 向神做祷告。 Dan mereka berdoa pada Tuhan. 因此我们都相信主耶稣基督。 Itu kita yang juga mempercayai Tuhan Yesus. 我们也跟随主耶稣基督。 Kita yang menuruti Tuhan Yesus. 因此我们也常常过着一种祷告的生活。 Maka kita haruslah menjalani kehidupan yang berdoa. 那从圣经我们一同学习2种祷告。 Di dalam Alkitab kita mempelajari 2 jenis doa. 我们翻开路加福音书。 Kita lihat di Injil Lukas. 路加福音书我们看第18章。 Injil Lukas pasal 18. 路加福音书18章第9节。 Injil Lukas pasal 18 ayat 9. 9节到14节。 Ayat 9 hingga ayat 14. 9节。 Ayat 9. 耶稣向那些仗着自己是义人藐视别人的设一个比喻。第10节。 Ayat 10. 说有2个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。11节。 Ayat 11. 法利赛人站住，自言自语的祷告说：神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。12节。 Ayat 12. 我1个礼拜禁食2次，凡我所得的都捐上1/10。13节。 Ayat 13. 那税吏远远的站住，连举目望天也不敢，只捶着胸说：神啊，开恩可怜我这个义人。14节。 Ayat 14. 我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。 Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu kerana aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 好，这里主耶稣设了一个比喻。 Di sini Tuhan Yesus telah memberikan satu perumpamaan. 那从这个比喻我们看到2种祷告。 Dari perumpamaan ini kita dapat melihat 2 jenis doa. 一种是义人的祷告。 Yang satu adalah doa bagi orang yang benar.
好，那另外一种乃是恶人的祷告。 Dan yang satu adalah doa bagi orang yang jahat. 好，我们就从这段比喻、这段圣句一同来学习几部分。 Daripada nas-nas kitab ini kita mempelajari beberapa butir. 第一部分，我们先来谈这两种是怎么样的祷告。 Bahagian pertama kita pelajari bagaimanakah kedua-dua jenis doa ini. 好，我们先来学习第一种的祷告。 Kita pelajari jenis doa yang pertama. 好，那第10节这里谈到， Ayat 10 sini menceritakan 说有2个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。 ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 好，这里谈到一个是法利赛人的祷告。 Sini menceritakan satu adalah doa orang Farisi. 好，那这个法利赛人的祷告 Doa orang Farisi. 那法利赛人是一个怎么样的人呢？ Bagaimanakah orang Farisi ini? 在耶稣时代在那个时候他们是一个很有知识的人啦。 Di zaman Tuhan Yesus, mereka adalah orang yang sangat berpengetahuan. 他们非常认识摩西律法的人。 Mereka sangat mahir dan tahu tentang hukum Taurat. 他们在当时是一个很高学问的人。 Pada ketika itu mereka adalah orang yang sangat berilmu pengetahuan. 可是在主耶稣的时代， Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, 主耶稣常常责备这些法利赛人。 Tuhan Yesus seringkali menegur orang-orang Farisi. 为什么责备他们呢？ Kenapakah menegur mereka? 不是因为他们知识高而责备他们， Bukan menegur mereka kerana pengetahuan mereka yang tinggi, 而是因为他们行得不好，行恶。 tetapi kerana kejahatan yang mereka lakukan. 在圣经里面，主耶稣曾经说了法利赛人的气祸。 Di dalam Alkitab telah menceritakan tentang perbuatan orang Farisi. 如果我们看这个马太福音书23章， Jika kita lihat di Injil Matius pasal 23, 马太福音书23章这一段圣句就谈到这种法利赛人的祸了，有祸了。 di Matius pasal 23, di pasal ini menceritakan apakah celaka yang menimpa kepada orang-orang Farisi. 如果我们看这个第13节的话， Jika kita baca di ayat 13, 你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸啦。 ayat 13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. 然后15节也是这样说。 Ayat 15 juga mengatakan, 所以这里主耶稣都这样责备这班法利赛人，说他们有祸了。 Di sini Tuhan Yesus menegur mereka, celakalah mereka ini. 这里也谈到他们是假冒伪善的人。 Dan juga mengatakan mereka adalah orang-orang munafik. 这里也谈到很多他们行恶的事情。 Sini juga menceritakan banyak tentang kelakuan jahat mereka. 所以难怪主耶稣常常责备他们。 Maka patutlah Tuhan Yesus seringkali menegur mereka. 好，这就是法利赛人。 Inilah orang Farisi. 我们翻回去刚刚我们念的路加福音书18章。 Jika kita kembali ke Injil Lukas pasal 18, 好，那18章这里我们谈到就是法利赛人的祷告。 sini menceritakan tentang doa orang Farisi. 所以这种祷告当然是不好的祷告。 Doa jenis ini adalah yang tidak baik. 是不蒙神所喜悦的。 Adalah doa yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. 是一种自高的祷告。 Adalah satu doa yang meninggikan diri. 也是假冒伪善的祷告。 Dan juga doa yang munafik. 那自高是怎么样的呢？ Bagaimanakah meninggikan diri? 9节这里就这样谈到了。 Ayat 9 ada menceritakan. 这里说那些仗着自己是义人藐视别人的。 Dan mereka yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. 所以这法利赛人乃是自高的。 Jadi orang Farisi ini adalah yang meninggikan diri. 所以这
当然都不蒙神所喜悦的。 dan sudah tentu tidak diperkenankan oleh Tuhan. 我们看箴言书， Kita lihat di Amsal, 箴言书14章 Amsal pasal 14, 14章，我们看这个第3节。 Amsal pasal 14 ayat 3. 好箴言这个21章这个第3节。好，行仁义公平，比献祭更蒙耶和华悦纳。箴言21章3节对不起，箴言书21章3节。 Maaf, Amsal pasal 21 ayat 3. 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. 好，那所以这个这里箴言的作者这样说了 Itu penulis bagi buku Amsal ini menyatakan, 耶和华所悦纳的是什么呢？ apakah yang dikenankan oleh Tuhan? 耶和华悦纳这种行仁义公平的。 Tuhan perkenankan melakukan kebenaran dan keadilan. 这些更是蒙神所喜悦的。 Dan ini adalah yang lebih diperkenankan oleh Tuhan. 好，那这是我们学习的第一种祷告，法利赛人的祷告。 Inilah jenis doa pertama yang kita pelajari, yaitu doa orang Farisi. 我们称之为恶人的祷告啦。 Dan kita juga gelar sebagai doa orang yang jahat. 好，那我们翻回去路加福音书18章。 Kita kembali ke Injil Lukas pasal 18. 路加福音书我们看18章， Injil Lukas pasal 18, 我们再看第10节。 kita baca ayat 10. 好，这里接下来这里说一个是税吏。 Seterusnya mengatakan yang lain pemungut cukai. 好，所以第二种祷告乃是税吏的祷告。 Jenis doa yang kedua adalah doa bagi pemungut cukai. 好，那税吏是怎么样的一种人呢？ Bagaimanakah rupanya seorang pemungut cukai? 税吏那时候是可以说帮政府来向百姓收税的人。 Pemungut cukai ini adalah orang yang menolong kerajaan untuk mengambil cukai daripada rakyat. 那所以那时候许多人这种百姓都很讨厌他们。 Oleh itu memang semua rakyat begitu membenci golongan ini. 他们都不喜欢这些税吏。 Mereka sangat tidak menyukai pemungut cukai. 而且很常他们会厌弃他们。 Malahan selalu dihina. 他们就会隔离他们不跟他们做朋友了，厌弃他们。 Mereka akan menjauhkan diri daripada mereka, tidak mau bergaul dengan golongan ini. 这就是税吏。 Inilah pemungut cukai. 那在耶稣的时代， Di zaman Tuhan Yesus, 在耶稣的时代主耶稣却跟他们做朋友。 di zaman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjadi kawan bagi mereka, 帮助他们， membantu mereka 并且悦纳他们。 dan menerima mereka. 那主耶稣悦纳他们，不是因为他们帮政府做工是税吏。 Tuhan Yesus menerima mereka bukan kerana mereka bekerja membantu kerajaan untuk memungut cukai. 而是税吏很常都谦卑到主的面前。 Akan tetapi kerana pemungut cukai ini sentiasa rendah diri di hadapan Tuhan. 他们常常顺服主耶稣基督， Mereka sentiasa taat kepada Tuhan. 愿意到主的面前。 Mereka sudi ke hadirat Tuhan. 那我们看路加福音书15章 Kita lihat Injil Lukas pasal 15第1节。 ayat 1. 好，路加福音书15章1节， Injil Lukas pasal 15 ayat 1. 众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。 Ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. 我们看到这种税吏其实他们都
挨近到主耶稣那边，要听主耶稣讲道。 Kita lihat para pemungut cukai ini, mereka akan datang kepada Yesus untuk mendengarkan Tuhan. 所以为什么主耶稣不悦纳他们呢？当然悦纳他们啊。 Oleh itu, mengapakah Tuhan Yesus tidak menerima mereka? Sudah pasti Tuhan Yesus menerima mereka. 若我们看第2节， Jika kita lihat ayat kedua, 法利赛人和文士私下议论说，这个人接待罪人，又同他们吃饭。 ayat 2, maka bersemut-semutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. 若我们看这法利赛人跟文士啊，他们到主那里都不是听主讲道的。 Kalau kita lihat orang Farisi dan juga ahli Taurat ini, mereka mendekati Tuhan bukan untuk mendengar perkataan Tuhan, 反而在议论主耶稣啦。 tetapi adalah untuk mengecam tentang Tuhan Yesus. 所以我们看到这个税吏啊，他们都谦卑到主耶稣面前，领受主的道理。 Oleh itu kita dapat lihat para pemungut cukai ini datang kepada Yesus dengan rendah hati untuk mendengarkan Tuhan. 我们来看马太福音书 Kita lihat di Injil Matius 21章 pasal 21. 马太福音书21章31节。 Injil Matius pasal 21马太福音书21章31节。 ayat 31. 好，马太福音书21章31节。 Injil Matius pasal 21 ayat 31. 你们想这2个儿子是哪一个遵行父命呢？他们说大儿子。耶稣说，我是在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。32节。 Ayat 32. 因为约翰遵着义路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他，你们看见了，后来还是不懊悔去信他。好，这里主耶稣也是设立比喻。 Sini Tuhan Yesus juga memberikan satu perumpamaan. 我们这里看到这税吏跟娼妓都可以先进神的国。 Sini kita dapat lihat pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang mendahului untuk masuk ke dalam kerajaan 他们得到大祝福，得到丰盛的恩典。 Mereka mendapat berkat dan juga anugerah yang berkelimpahan. 因为他们愿意谦卑来相信。 Kerana mereka sudi untuk percayai Tuhan dengan rendah hati. 所以主耶稣愿意常常跟他们做朋友。 Oleh itu Tuhan Yesus sudi menjadi kawan bagi mereka. 主耶稣成为罪人的医生。 Tuhan Yesus menjadi 罪人的医生。 menjadi dokter bagi orang yang berdosa. 拯救他们脱离一切的痛苦跟疾病。 Telah melepaskan mereka daripada kesusahan dan juga penyakit. 所以这一种税吏的祷告 Oleh itu doa bagi pemungut cukai 就是一种谦卑的祷告。 adalah jenis doa yang rendah hati. 这样的祷告乃是主所悦纳的。 Dan doa seperti inilah yang dikenankan oleh Tuhan. 我们看诗篇， Kita lihat Mazmur. 诗篇69篇。 Mazmur bilangan 69. 好，诗篇69篇 Mazmur bilangan 69第30节。 ayat 30. 好，诗篇69篇30节。 Mazmur bilangan 69 ayat 30. 我要以诗歌赞美神的名，以感谢称他伟大。 Maaf, ayat 31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. 我们再看31节， Kita lihat lagi ayat 32. 这便叫耶和华喜悦，胜是献牛或是献有角有蹄的公牛。 Ayat 32. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. 32节， Ayat 33. 谦卑的人看见了就喜乐，寻求神的人，愿你们的心苏醒。
Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. 33节， Ayat 34, 因为耶和华听了穷乏人，不藐视被囚的人。 sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. 所以这都是蒙耶和华真神所喜悦的。 Itu inilah yang dikenankan oleh Tuhan. 那这样谦卑的人寻求神 Orang yang rendah hati yang mencari Tuhan, 心里会得到平安，会得到喜乐。 mereka akan mendapat damai dan juga sukacita. 好，所以路加福音书18章说的税吏的祷告 Oleh itu di Injil Lukas di pasal 18 tentang doa pemungut cukai, 这当然是一种好的祷告。 sememangnya doa yang baik 那当然也是我们一同追求的祷告。 dan juga satu doa yang harus kita usahakan. 好，那我们接下来学习第二部分。 Seterusnya kita pelajari bahagian kedua. 好，这一部分我们来学习这种税吏的祷告会得到怎么样的福气。 Dalam bahagian ini kita mempelajari bagi doa pemungut cukai ini apakah berkat yang akan diterimanya. 我相信我们都不想追求法利赛人的祷告啦。 Saya percaya kita tidak mahu mencontohi doa bagi orang Farisi. 当然我们都是想追求效法税吏的祷告。 Kita ingin mencontohi doa bagi pemungut cukai. 那我们一同来学习税吏的祷告会得到怎么样的福气。 Oleh itu kita pelajari apakah berkat yang diperolehi daripada doa orang pemungut cukai. 那让我们能够加添信心加添心力一同来追求这样的祷告。 Supaya kita iman kita diperteguhkan untuk kita usahakan doa yang sedemikian. 我们翻去路加福音书18章。 Kita kembali ke Injil Lukas pasal 18. 18章我们看14节。 Pasal 18 ayat 14. 好，路加福音书18章14节。 Injil Lukas pasal 18 ayat 14. 我告诉你们，这人回去比那人倒算为义了。就到这里。 Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. 好，第一个福气， Berkat yang pertama, 被神看为义 menjadi orang yang dibenarkan Allah. 什么是义？ Apakah dibenarkan? 义就是一种善，一种美好的。 Benar merupakan sesuatu yang amat indah. 是好像主耶稣基督那样极其美好。 Seperti Tuhan Yesus Kristus yang begitu indah. 所以这就是义。 Maka ini adalah yang benar. 我们来看以弗所书 Kita lihat di Efesus 第4章。 pasal 4. 以弗所书我们看4章这个24节。 Kita lihat Efesus pasal 4 ayat 24. 以弗所书4章24节。 Efesus pasal 4 ayat 24. 好，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。 Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 所以这里我们看到这个义是多么的宝贵。 Oleh itu sini kita dapat melihat betapa bernilainya kebenaran ini. 就如神的形象那样， Yaitu diciptakan menurut rupa Tuhan. 是非常真实，是真理的仁义。 Adalah yang sangat benar dan kudus. 好，我们再看约翰一书， Kita lihat lagi di 1 Yohanes. 约翰一书第3章。 1 Yohanes pasal 3. 好，
约翰一书3章7节， 1 Yohanes pasal 3 ayat 7. 7节， Ayat 7. 小子们呢，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。 Ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. 所以行义的才是义人， Oleh itu, yang berbuat kebenaran barulah adalah benar, 正如主是义的一样。 seperti Kristus adalah benar. 所以这个义多么的宝贵跟美好， Oleh itu, benar ini adalah begitu bernilai dan begitu indah. 比任何的世上的东西更加的宝贵。 Dia lebih bernilai dan berharga, melebihi segala sesuatu di dunia ini. 好，那这个税吏的祷告 Jadi doa bagi pemungut cukai 是蒙福的 adalah yang diberkati Tuhan. 因为圣经说被神看为义， Kerana di dalam Alkitab dicatatkan dia dibenarkan oleh Tuhan. 是神看为一种义啊。 Dilihat oleh Tuhan sebagai suatu yang benar. 在圣经里头 Di dalam Alkitab 记载一些人物， juga mencatatkan beberapa tokoh 因为他们行出义来， kerana kebenaran yang telah mereka lakukan 都被神称为义。 dan mereka telah pun digelar benar oleh Tuhan. 我们来看雅各书， Kita lihat di Yakobus, 我们看雅各书第2章， kita lihat Yakobus pasal 2, 第2章我们看这个21节， ayat 21. 21节， Ayat 21. 我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为成义吗？ Ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan kerana perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 这里说亚伯拉罕因为相信真神，把自己的儿子献上。 Sini mengatakan Abraham ini kerana percaya kepada Tuhan dan dia telah mempersembahkan anaknya Ishak. 他行出神所喜悦的义来， Dia telah melakukan perbuatan yang dibenarkan oleh Tuhan. 因此因为行为成义啦。 Dan perbuatannya itu telah yang benar. 我们再看25节， Kita lihat lagi ayat 25. 25节， Ayat 25. 妓女拉赫接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为成义吗？ Ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan kerana perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. 所以这里圣经说到拉合也是因为他的行为成义了。 Dan dalam Alkitab mencatatkan Rahab juga kerana perbuatannya itu dia telah dibenarkan. 因此亚伯拉罕跟拉合都是因为他们心意被神称为义。 Dan Abraham dan juga Rahab ini telah dibenarkan kerana perbuatan mereka. 神看他们为义人。 Tuhan melihat mereka sebagai orang yang benar. 因此我们看回去这个税吏的祷告。 Itu kita kembali melihat doa pemungut cukai. 我们向主献上一个谦卑蒙主所喜悦的祷告。 Apabila kita panjatkan doa yang dikenankan oleh Tuhan. 那个都是被神看为义了。 Dan itu yang dilihat oleh Tuhan sebagai benar. 一种义人的祷告。 Dan itu adalah doa orang yang benar. 所以这样必蒙眷顾跟祝福了。 Dengan ini pastinya akan diberkati. 好，那这是第一个福气。 Itu adalah berkat yang pertama. 第二， Yang kedua, 我们翻回去路加福音书 kita kembali ke Injil Lukas 18章 pasal 18. 18章14节。 Pasal 18 ayat 14. 下半段这里这样说：
Di rangkap kedua mengatakan, 因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。 sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 所以第二个福气就是被主升高了 Oleh itu, berkat yang kedua adalah ditinggikan oleh Tuhan. 啊。税吏啊，在社会里头非常的卑微， Pemungut cukai ini mempunyai kedudukan yang sangat rendah di masyarakat 被人所厌弃的。 dan adalah yang dipinggirkan oleh masyarakat. 可是啊，他们谦卑到主的面前， Tetapi mereka merendahkan hati dan datang ke hadirat Tuhan. 向主做祷告 Mereka berdoa pada Tuhan. 啊，神悦纳他们，就把他们升高。 Oleh kerana Tuhan perkenankan mereka, maka mereka itu ditinggikan. 好，那怎么样被升高呢？ Bagaimanakah mereka ditinggikan? 啊，小弟再分2个小点， Saya pecahkan kepada 2 butir kecil. 怎么样被升高呢？ Bagaimana mereka 啊， ditinggikan? 第一， Yang pertama, 得到人的喜悦， mendapat disukai oleh orang. 得到别人的一种喜悦啦。 Adalah mereka disukai oleh lain. 我们看圣经的人物以撒 Kita lihat contoh di dalam Alkitab. 我们知道他是一位非常忍耐跟让步的一个人啦。以撒， Kita lihat contoh Ishak, dia adalah seorang yang sangat penyabar. 他能够与敌人和好 Dia boleh berdamai dengan musuh 不与敌人相争。 dan dia tidak bergaduh dengan musuh. 我们看创世纪26章， Jika kita lihat di Kejadian pasal 26. 创世纪26章 Kejadian pasal 26 25节， ayat 25. 25节， Ayat 25, 26章25节， pasal 26 ayat 25. 以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支他帐篷，他的仆人便在那里挖了一口井。好，这里谈到以撒在那里筑一座坛。 Sini menyatakan tentang Ishak mendirikan mezbah. 我们知道那时候筑坛献祭都是向神做祷告了。 Dan mendirikan mezbah itu untuk berdoa bagi Tuhan. 那我们看到以撒他的确在生活里头非常的忍耐，跟这个不与敌人相争。 Kita lihat kehidupan Ishak itu dia begitu penyabar dan dia tidak berkelahi dengan musuhnya. 在这里也谈到他在这里座坛， Sini juga mengatakan dia mendirikan mezbah. 虽然他生活很多挑战，很不顺利 Walaupun dalam kehidupannya itu banyak cabaran dan tidak lancar. 他懂得筑坛求靠神， Tetapi dia tahu mendirikan mezbah untuk bergantung kepada Tuhan. 所以除了他愿意让步，不跟别人相争， Selain daripada dia tahu untuk bersabar dan tidak berkelahi dengan orang lain, 他也懂得在生活里头向神祷告 dia juga tahu untuk bersandar pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, 做一种税吏的祷告。 dan menjadi satu doa pemungut cukai. 好，所以以撒的生活蒙祝福 Oleh itu, kehidupan Ishak itu telah diberkati. 之后我们看到敌人跟他和好。 Seterusnya kita dapat melihat musuh itu berdamai dengan Ishak. 我们看箴言书， Kita lihat di Amsal, 箴言书16章， Amsal pasal 16, 16章我们看这个第7节， Amsal pasal 16 ayat 7. 16章第7节， Pasal 16 ayat 7. 人所行的若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好。 Ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang,
maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. 所以一位懂得谦卑向神祷告的， Oleh itu, jika seseorang itu tahu berdoa pada Tuhan dengan rendah hati, 他必蒙神所祝福， maka pasti akan diberkati oleh Tuhan. 神会让他升高， Dan Tuhan akan meninggikan dia, 得到人的喜悦， mendapat ataupun diperkenankan oleh orang lain, 能够与人和好。 dapat berdamai dengan orang lain. 好，这个是得人的喜悦。 Ini adalah dikenankan oleh orang lain. 好，那还有怎么样被神升高呢？ Bagaimana pula dengan cara lain ditinggikan oleh Tuhan? 第二 Yang kedua, 就是得神的悦纳 yaitu dikenankan oleh Tuhan. 税吏的祷告蒙神所悦纳， Doa bagi pemungut cukai ini dikenankan oleh Tuhan. 他被升高 Dia ditinggikan 因为他得神的悦纳了 kerana dia diperkenankan oleh Tuhan. 税吏原本是一位罪人 Pemungut cukai ini asalnya seorang yang berdosa. 他被社会所丢弃， Dia telah dipinggirkan oleh masyarakat. 因为他们也是被罪所辖制的， Kerana mereka telah pun ditindaskan oleh dosa. 他们也是被罪所捆绑的人， Mereka juga orang-orang yang dibelenggu dengan dosa. 所以被罪所捆绑的人， Orang yang dibelenggu dengan dosa, 就成为了罪的奴仆， maka mereka menjadi hamba kepada dosa. 非常的卑贱 Sangat hina sekali. 没有自由。 Tiada kebebasan. 我们来看约翰福音书 Kita lihat di Injil Yohanes 第8章 pasal 8, 8章，我们看这个31节。 ayat 31. 约翰福音书8章，我们看31节。 Injil Yohanes pasal 8 ayat 31. 耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，这真是我的门徒。”32节， Ayat 32. 你们必晓得真理，真理必叫你们得自由。33节， Ayat 33. 他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必得自由呢？”34节， Ayat 34. 耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。”35节， 35. 奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。36节， Ayat 36. 所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。好，所以这里是主耶稣向这些信他的犹太人这样说了。Jadi Tuhan Yesus mengatakan semua ini kepada orang-orang Yahudi. 那这里他说我们都是做了这个罪的奴仆了。 Sini dia katakan kita telah menjadi hamba dosa. 因为他们回答说我们都没有做过谁的奴仆啊。 Mereka menjawab, kami tidak pernah menjadi hamba sesiapapun. 其实主耶稣说是成为罪的奴仆了。 Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah hamba kepada dosa. 所以成为罪的奴仆就没有自由了。 Dan menjadi hamba dosa ini tidak mendapat kemerdekaan. 这是非常的可怜的。 Ini adalah yang sangat malang sekali. 可是一个懂得谦卑到主耶稣面前的， Tetapi seseorang yang tahu untuk merendahkan diri dan mendekati Tuhan. 好像税吏的祷告那样。 Dan seperti doa pemungut cukai, 我们看回去路加福音书 kita kembali ke Injil Lukas 18章 pasal 18. 我们看这个第13节。 Kita lihat ayat 13. 好，13节。 Ayat 13. 那税吏远远的站住，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。” Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
因此税吏谦卑到主的面前 Oleh itu pemungut cukai ini mendekati Tuhan dengan rendah hati 做悔改的祷告 dan dia berdoa untuk 悔改 doa untuk bertaubat. 这里说神啊，开恩可怜我这个罪人 Dia katakan, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 完全顺服的来到主的面前 Dan dengan taat dia datang ke hadirat Tuhan. 这样的祷告蒙神所悦纳 Doa yang sedemikian adalah yang dikenankan oleh Tuhan. 神必让他升高 Maka Tuhan pasti akan meninggikan dia. 不再成为罪的奴仆 Dan dia tidak lagi digelar sebagai hamba dosa. 而是得到自由 Tetapi dia mendapat kemerdekaan. 蒙神所悦纳 Dan dikenankan oleh Tuhan. 这个也是我们常常所追求的祷告啦 Ini juga jenis doa yang harus kita usahakan. 让我们都成为主所悦纳的 Supaya kita menjadi orang yang diperkenankan oleh Tuhan. 好，那感谢神，小弟的分享到这里 Syukur pada Tuhan, perkongsian sampai sini. 接着两种祷告做我们互相的勉励学习 Kita mengambil tajuk dua jenis doa sebagai dorongan kita. 好，那我们现在同心默祷 Sekarang kita sama-sama doa dalam hati. 阿门。好，那我们休息一会儿，等下再倒回来第二节的真道聚会。 Kita rehat sebentar dan kita kembali untuk sesi seterusnya.